Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari kumpulan CS 0491B akan membentangkan slide pendidikan menurut Islam. Kami terdiri daripada 4 ahli kumpulan. Saya Siti Nurbahyah, Nur Liliana, Nurul Farah, Nabila dan Nur Seli Izati. Baik, pengenalan. Terdapat banyak definisi dan konsep dalam beberapa bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Perkataan pendidikan dalam bahasa Melayu ialah kata nama terbitan daripada kita. Akal didik yang membawa maksud jaga, pelihara dan ajar. Pendidikan juga sinonim dengan ajaran, latihan, tarbiyah, pelajaran, bimbingan, ajaran dan tunjuk ajar. Bahasa Inggeris, pendidikan disebut sebagai education menurut Simpson dan Weiner 1989 yang dikatakan berasal daripada cangkuman dua kalimah bahasa Latin iaitu EX dan disereduk bererti memimpin dan dapat diinterpretasikan sebagai mengumpul maklumat ke dalam diri bagi membentuk paket menurut Abdullah Ishaq 1996. Kemudian bahasa Arab pula terdapat beberapa kalimah iaitu tarbiyah, taklim dan takdik. Tarbiyah, kalimah tarbiyah berasal daripada kata dasar rabba yang bermaksud mengasuh, memelihara atau memimpin. Taklim pula. Kalimah taklim ini berasal daripada konotasi alimah yang bermaksud mengetahui, memberitahu, melihat dan mencerah. Sekali takdik. Takdik berasal daripada kalimah al-rubah iaitu memperhalusi, berdisiplin dan berbudaya. Kemudian menurut Al-Atas pada tahun 1992, antara ketiga-tiga kalimah tersebut, kalimah takdik lebih tepat kerana ia mempunyai makna yang lebih spesifik bagi menggambarkan proses pendidikan manusia. Agama Islam tidak mementingkan pencapaian intelektual yang tinggi semata-mata, malah perlulah dilengkapi dengan kemahiran yang tinggi. Terusnya. Seterusnya saya teruskan dengan definisi dan konsep. Apakah itu pendidikan? Pendidikan adalah satu proses dalam membentuk dan mendidik individu untuk menjadi warga negara yang berakhlak mulia dan berguna kepada masyarakat dan negara. Selain itu, ia juga bertujuan untuk melatih individu untuk mematuhi peraturan dan bertingkah laku secara baik dalam menguruskan pentadbiran negara untuk memberi peluang kepada setiap warga negara dalam mencapai kebahagiaan hidup. Akhir sekali, dalam konteks Islam, bahawa pendidikan ialah salah satu cara untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan memahami arti sebenar hidup melalui utusannya. Seterusnya. Tujuan pendidikan. Terdapat 3 tujuan pendidikan iaitu demi yang pertama adalah demi ilmu pengetahuan dan kebenaran. Sebenarnya ilmu bagi Islam akan menjadi terdapat 3 tujuan pendidikan iaitu demi dan yang utama adalah demi ilmu pengetahuan dan kebenaran. Ilmu berkaitan Islam akan menjadikan kita muslim yang berilmu dan bukan jahil kerana setiap ilmu itu akan kita aplikasinya ke dalam kehidupan. Menurut Imam Syafi'i, beliau menyatakan bahawa tujuan terpenting pendidikan Islam adalah mampu melahirkan individu yang sedia Al-Quran dan Sunnah. Ilmu juga dapat meningkatkan kesedaran muslim dan bertambahlah umat yang lebih bijak dan celik ilmu. Bukan saja ilmu agama Islam, malah ilmu sains yang dapat melahirkan lebih banyak pakar dalam berbagai sektor. Yang kedua adalah membentuk akhlak Islamiah. Ilmu yang baik akan memberi kesan yang positif dan memperbaiki pribadi diri dari luar dan dalam. Kemudian Imam Al-Ghazali memberi pandangan yang di mana tujuan utama ialah untuk membekalkan individu dengan kemantapan akidah dan amalan ibadah. Pembentukan akhlak yang mudah dan menjauhi perlakuan yang mazmumah. Kemudian Imam Malik juga menyatakan tujuannya ialah untuk melahirkan individu bertakwa, berakhlak mulia dan tahu bermasyarakat dan mencintai ilmu. Akhir sekali mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan hidup dan dunia dan akhirat, hendaklah kita memiliki iman yang teguh dan amal soleh. Kita saling berpesan ke arah kebenaran dan menjauhi kemungkaran. Dijelaskan dalam Quran, surah Al-Hujurat ayat 15, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak pernah ragu-ragu yang mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan sekali, menurut jumhur ulama, amanah adalah kewajipan menegakkan agama Allah SWT iaitu Islam atau kewajipan kita melaksanakan tugas terhadap agama Allah. Seterusnya,
pendidikan menurut ilmuwan Islam. Yang pertama, ilmuwan Al-Qabisi 1995. Tujuan pendidikan pandangan Al-Qabisi ialah lebih cenderung terhadap cara atau kaedah secara standard iaitu berkenaan manhaj, kurikulum maupun alatan bentuk pembelajaran dan perkara lainnya berkaitan dengan skop bidang pendidikan tetap. Al-Qabisi juga sangat menentukan konteks akhlak atau sosial dan agama. Juga bertujuan untuk mengukuhkan akhlak anak-anak, mengenai rasa cinta terhadap agama selain terus teguh kepada ajaran serta memiliki keterampilan secara praktikal. Konsep pendidikan Al-Qabisi 1995 dengan konsep pendidikan dua barat. Yang pertama, perhatian sepenuhnya kepada didikan akhlak dan sosial pelajar atau anak-anak, manakala dia mengatakan pendapatnya bahawa penumpuan didikan hanya untuk membentuk manusia menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, harus menimbulkan rasa cinta kepada Tuhan dan Rasulnya dalam diri pelajar atau anak-anak, manakala menurut Robert C. Taulus, Tuhan adalah imajinasi manusia yang tidak dapat dicapai oleh akal. Seterusnya, Al-Qabisi menyatakan bahawa pelajar atau anak-anak perlu dilatih untuk mengamalkan ajaran agama dan meninggalkan segala larangan. Manakala Arthur Schopenhauer mengatakan ajaran agama adalah usaha kehidupan dan manusia itu perlu bebas tanpa adanya ikatan agama. Akhir sekali, Al-Qabisi menyatakan agar pelajar atau anak-anak hendaklah dilatih untuk memiliki tingkah laku dan akhlak terpuji. Manakala menurut Roger, pelajar dilatih bertindak dengan pendapat diri sendiri yang positif dan keadaan sekeliling. Ilmu yang kedua iaitu Al-Atas 1992. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Al-Atas. Ini merupakan satu proses penanaman sesuatu dalam diri manusia dengan cara bertahap sehingga membimbingnya ke arah pengenalan terhadap Allah SWT. Selain itu, subjek didikan seharusnya mengetahui tentang diri masing-masing terlebih dahulu. Ini kerana pemahaman subjek didikan agama didikan akan dirinya sendiri juga akan membuat subjek tersebut mudah untuk difahami dari mana ia berasal, di mana ia berada dan akan ke mana ia kelak. Al-Aqad juga beranggapan bahawa tujuan dari pendidikan Islam adalah menanamkan kebajikan dalam diri manusia sebagai pelajar. Tujuan akhirnya adalah untuk melahirkan manusia yang berguna dari aspek kehidupan manusia sekaligus semangatnya serta menitik beratkan pada pembentukan aspek pribadi. Pesannya, kita dapat melahirkan manusia yang baik secara menyeluruh pada dua sekaligus iaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Sistem pendidikan menurut Al-Atas. Sistem pendidikan Islam haruslah mengandungi unsur adab iaitu etika serta ilmu pengetahuan kerana inti dari pendidikan adalah membentuk watak serta akhlak mulia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri sendiri sekaligus pada seluruh umat. Yang terakhir adalah cara pendidikan. Tauhid dalam ilmu pendidikan. Tauhid ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah kebahagiaan salam. Objektif dan subjektif tidaklah dapat dipisahkan kerana ianya merupakan aspek dari kebenaran yang sama sehingga antaranya saling melengkapi. Pendidikan melalui Al-Quran. Al-Quran wajib dijadikan sebagai panduan dalam sistem pendidikan kerana ia berkait rapat dengan jasmani dan rohani. Terdapat surah-surah yang terkandung dengan ilmu pengetahuan maupun pendidikan seperti Al-Baqarah, Al-A'la, Al-Nas, Sa'ad, Al-Baqarah, Surah Yusuf. Surah Al-Baqarah, Allah menerangkan kepada umat Islam bahawa setiap perkara yang ada di atas muka bumi ini merupakan peninggalan Nabi Adam untuk umatnya di bumi. Nabi Adam terlebih dahulu merasai perkara tersebut sebelum umatnya. Surah Al-Alaq pula, Allah SWT menggalakkan kepada umat Islam supaya membaca kerana dengan membaca membolehkan seseorang menimba ilmu pengetahuan, mengkaji dan belajar. Belajar dan mencari ilmu pengetahuan merupakan satu kewajipan kepada umat Islam. Tanpa adanya ilmu pengetahuan menjadikan manusia itu tidak berpendidikan dan bertamadun. Surah Al-Baqarah ayat 151. Allah mengungkapkan bahawa ilmu pengetahuan sangat penting kerana ia dapat membentuk manusia menjadi khalifah di bumi dan menjadikan diri mereka dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Akhir sekali surah An-Nahl. Allah menyatakan bahawa pendidikan awal sangat penting kepada kanak-kanak kerana ibu bapa dapat mencorakkan kehidupan anak mereka dari kecil serta membentuk kepribadian yang baik kepada mereka seperti menentu buluh biala dari rebungnya. Seterusnya, pendidikan dalam Al-Sunnah. Dari segi bahasa, Al-Sunnah bermaksud percakapan, komunikasi dan cerita tidak kira sama ada dari segi agama maupun duniawi ataupun dari segi sejarah atau peristiwa dan kejadian sebenar.
Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka berusaha untuk mengubahnya sendiri. Dan sudah pasti di antara cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan memiliki ilmu yang diperoleh daripada proses pendidikan. Seterusnya terdapat peribahasa melentur bulu biarlah dari lubungnya yang membawa maksud tentang cara untuk mendapatkan keberkesanan dalam pendidikan seseorang itu haruslah bermula sejak kanak-kanak lagi. Seterusnya, ini bertetapan dengan beberapa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, suruhlah anak-anak kamu bersolat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun jika masih tidak solat. Malah, pendidikan juga mempunyai kuasa untuk mengubah pandangan kita dan cara hidup seseorang. Seterusnya, kita boleh mengambil contoh daripada beberapa tindakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebab sahaja beliau dilantik menjadi Rasul. Di kota Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya mendidik sebilangan para sahabat dalam tempoh tersebut dan membentuk mereka menjadi sebuah kelompok yang mempunyai keistimewaan dari sudut budi pekerti, akidah serta matlamat hidup. Masa di kota Madinah pula, beliau selain daripada menubuhkan kerajaan Islam yang pertama, antara aspek pembangunan yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ adalah pembangunan dalam bidang pendidikan. Beliau telah melantik beberapa orang individu dalam kalangan sahabat baginda untuk menjadi guru. Di samping itu, fungsi dan peranan masjid juga telah diperluaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertujuan sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan. Akhir sekali, contoh daripada tindakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti yang berlaku selepas peristiwa Perang Badar sekitar abad kedua Hijrah. Pandangan menurut Ibnu Khaldun, iaitu matlamat pendidikan. Matlamat pendidikan pertama ialah melekatkan diri dengan agama Islam. Ibnu Khaldun menasihati ibu bapa supaya mendidik anak-anak mereka dengan didikan agama yang penuh dari kecil kerana mudah diserap dalam sanubari dapat menguatkan iman dan akidah. Al-Quran dijadikan sebagai sumber kerana merupakan asas dan lokus ilmu Islam. Menimba ilmu agama yang secukupnya untuk dijadikan sebagai bekalan dunia dan akhirat. Seterusnya, melengkapkan diri dengan pendidikan akhlak, iaitu mendidik pelajar-pelajar terhadap persekitaran yang baik supaya dapat menghasilkan melangkah yang baik dalam diri mereka. Jika positif persekitaran, maka baiklah akhlak yang dimiliki oleh pelajar dan sebaliknya. Pengaruh keluarga juga mendorong kepada pembentukan sasiap anak mereka dengan melalui perlihatan kerana tingkah laku mereka diperhati oleh anak. Akhir sekali, melekatkan diri dengan pendidikan sosial. Pendidikan sosial berkait rapat dengan hubungan pendidikan dengan masyarakat di sekeliling. Jika tiada pendidikan sosial dalam diri akan menyebabkan seseorang mengalami masalah untuk berinteraksi dengan orang lain pada masa akan datang. Kaedah pendidikan Ibnu Khaldun. Yang pertama ialah talqin, iaitu pandang dengar. Guru mengarahkan pelajar-pelajar supaya menghafal pelajaran terlebih dahulu sebelum guru mereka mengajar di dalam kelas. Pelajar akan diberi kemudahan dengan menghafal sesuatu ilmu pengetahuan agar ia dapat diserap ke dalam minda mereka. Kedua, tadrij, iaitu pengajaran berperingkat. Kaedah yang berkesan ialah proses pengajaran dan pembelajaran ilmu pengetahuan yang berperingkat kepada pelajar yang dapat memberi kesan yang mendalam kepada mereka apabila pengajaran yang dilakukan secara beransur-ansur. Yang seterusnya, pengajaran yang fokus. Guru perlu memfokuskan pengajaran kepada satu mata pelajaran sahaja kepada pelajar. Guru tidak boleh mengajar topik di luar daripada buku serta perlu mengajar mereka sehingga topik itu difahami oleh mereka. Guru tidak boleh memaksa pelajar melebihi had mereka kerana ia bergantung kepada tahap umur pelajar tersebut. Seterusnya iaitu taklid, iaitu peniruan. Kaedah ini memberi kesan yang mendalam kepada pelajar kerana guru perlu membuat lakonan semula supaya pelajar mudah untuk memahami ilmu tersebut dan mereka akan menggunakan pemikiran akal mereka dengan menilai perkara yang dilihat. Kaedah ini dikenali sebagai kaedah simulasi. Seperti itu tajribah, iaitu percubaan. Seorang pelajar tidak akan mencapai sesuatu objektif seandainya hanya dilakukan dengan pemerhatian. Namun pelajar akan melakukan percubaan untuk mengetahui kebenaran dan kepalsuan secara nyata serta mereka akan dapat menimba ilmu pengetahuan yang baharu. Sesuatu pembelajaran memerlukan percubaan kerana ia mengungkapkan kebenaran yang benar. Arti iaitu pengulangan. Guru perlu mengulangi semula pelajaran yang diajar sebanyak 3 kali kepada pelajar sehingga mereka memahami dengan jelas. Guru tidak boleh beralih kepada topik yang baru sekiranya majoriti pelajarnya kurang memahami topik sebelum ini. Akhir sekali iaitu ribah, iaitu pengembaraan. Pelajar mencari ilmu pengetahuan melalui kajian, syarahan, motivasi yang boleh memberi pendedahan yang luas kepada mereka. Pelajar dapat mempelajari ilmu dengan ramai guru kerana tidak semestinya ilmu yang ada pada setiap guru adalah sama.
Okey, pandangan pendidikan melalui ilmu Al-Ghazali. Menuntut ilmu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan untuk mencapai kesempurnaan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, seseorang pendidik harus mempunyai niat awal dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, dapat menjadikan teladan untuk murid-muridnya. Yang ketiga, menjauhi maksiat kerana ilmu itu suci dan tidak akan diberikan kepada perkara yang tidak baik. Menghormati guru dan rajin mendalami pelajaran telah diberikan oleh guru. Seterusnya, kurikulum sebagai alat pendidikan sesuai dengan perkembangan anak didik. Memberikan teori pelajaran secara bertahap dan teori tauhid harus menjadikan sebagai landasan utama sebelum memberi teori-teori pelajaran yang lain. Anak didik harus menjauhi pergaulan yang tidak baik. Anak didik harus mendekatkan diri dengan persekitaran yang baik agar mudah untuk menimbul ilmu. Tujuan pendidikan menurut pandangan Al-Ghazali mengenai konsep pendidikan adalah pendidikan merupakan hasil dari ilmu sesungguhnya ialah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tujuan jangka panjang, barang siapa menambah ilmu keduniawi tetapi tidak menambah hidayah, ia tidak semakin dekat dengan Allah SWT, justru semakin jauh darinya. Sistem pendidikan sekular ialah sistem pendidikan yang integratif. Sistem pendidikan sekular dapat membentuk manusia melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan. Tujuan jangka pendek, pendidikan di mana manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Seorang penuntut ilmu sebagai seorang siswa, mahasiswa, guru dan sebagainya, mereka akan memperoleh darjat, pangkat dan meningkatkan kualiti dirinya melalui ilmu pengetahuan untuk diamalkan. Langkah seseorang dalam belajar adalah untuk menyucikan jiwa dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela. Seterusnya, kaedah pengajaran Imam Al-Ghazali. Pertama, kaedah pembandingan. Pengajaran perbincangan dan untuk membuktikan kebenaran fikiran dan kepercayaan mereka kepada karya-karyanya. Kebaikan akhlak itu adalah manis muka, memberi kelebihan dan mencegah kesakitan. Al-Wasiti berpendapat kebaikan akhlak ialah tidak bertengkar dengan orang lain dan menyerap manusia pada masa suka dan luka. Kaedah halakah, pelajar-pelajar mengelilingi gurunya dalam separuh bulatan untuk mendengar syarahannya. Imam Al-Ghazali telah mendirikan sebuah sekolah berhampiran rumahnya untuk penuntut-penuntut ilmu dan sebagai tempat singgah bagi golongan sufi. Kaedah dialog dan perbincangan. Soal jawab untuk sampai kepada fakta yang tidak dapat diragukan, dikritik dan dibantah lagi. Mendalamkan lagi kefahaman seseorang terhadap ilmu pengetahuan. Kaedah ini dapat mengasah otak dan memperkuatkan dan berkemampuan untuk berbicara tanpa teks. Lagi sekali, kaedah petunjuk dan bimbingan. Seorang peneliti dan selalu mengadakan percubaan sebelum memberikan pendapatnya, memulakan meniru iaitu menunjuk cara, ikuti dengan meyakini dan menguatkan dalil-dalil, membaca ayat-ayat Al-Quran dan menerangkan kandungan serta maknanya. Seterusnya, pemikiran Al-Ghazali tentang ilmu pengetahuan. Memperoleh darjat atau kedudukan yang paling terhormat kerana pengajaran dan pelajaran. Kebahagiaan adalah pencapaian tertinggi yang mungkin diperoleh oleh manusia. Ilmu pengetahuan dapat dipertikan sebagai langkah terakhir dalam perkembangan mental manusia. Ilmu pengetahuan merupakan fadilah tanpa pertimbangan objek yang diketahui. Fardu Ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu seperti ilmu agama dan cabang-cabangnya yang berpandukan pada kitab Allah. Membezakan ilmu pengetahuan ilmu syariah iaitu segala pengetahuan secara langsung membahas hal-hal keagamaan dan pada umumnya diperoleh dari dan diperkembangkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Al-Ghazali juga seorang agamawan, bersikap terbuka, kreatif dan proaktif dalam menangani isu-isu kontemporari terutama berkaitan pendidikan dalam sebuah masyarakat terlibat dalam bidang penulisan secara lebih serius. Keilmuannya sangat luas dan pelbagai ilmu bidang pengetahuan khususnya dalam bidang falsafah, usul fiqh, ilmu kalam, tasawuf, kemasyarakatan, pendidikan, sains, politik dan lain-lain lagi. Seterusnya,
Seterusnya, rumusan daripada saya. Pendidikan merupakan medium pembelajaran, pengajaran, penyucian diri dan patuh pada Allah SWT serta menumpukan pendidikan hanya supaya dapat membentuk insan yang berpribadi. Namun, keseluruhan pembelajaran terhadap hasil analisis dapatan kajian menunjukkan bahawa peran Islam dalam pemangkin kepada kemantapan jati diri belia Melayu di Malaysia ini semakin terhakis. Jadi, pelajaran secara hendaklah segera dilaksanakan khusus dalam menilai semula sistem pendidikan yang sedia ada dari semua aspek untuk memastikan bahawa sistem pendidikan yang ada dan bakal dilaksanakan nanti di negara ini menepati kehendak dan aspirasi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tuntasnya, dapatlah disimpulkan bahawa pendidikan dalam Islam adalah untuk membentuk individu muslim yang mempunyai karakter sebagai seorang yang berpribadi Islam, menguasai thaqafah Islam dan menguasai ilmu kehidupan. Okey, seterusnya rumusan yang boleh saya buat daripada tajuk ini adalah pendidikan sangat penting untuk kita pelajari. Mengapa? Ini kerana pendidikan memainkan peranan yang kuat dalam kehidupan seseorang serta berupaya memelihara dan memancarkan nilai-nilai asas sesebuah masyarakat. Contohlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat dan ilmu penyuluh kehidupan. Itulah kata-kata yang membuktikan bahawa tujuan belajar bukanlah hanya untuk mencari rezeki di dunia sahaja, malah bermaksud untuk sampai ke akhirat. Bukan itu sahaja, orang yang berilmu juga akan dihormati dan disanjung tinggi oleh masyarakat. Begitulah pendapat yang dipegang oleh seluruh masyarakat pada zaman kini. Orang yang berilmu akan terjamin kehidupan mereka kerana dengan ilmu, kita boleh memperoleh pekerjaan yang lebih baik sekaligus dapat menjamin kehidupan seseorang pada masa hadapan. Secara ringkasnya, sudah jelas dan terbukti bahawa ilmu sangat penting dalam kehidupan kita. Sesungguhnya, ilmu itu sangat berharga dan ilmu itu tidak akan diperoleh jika kita tidak dicari dan dipelajari. Ilmu yang dicari hendaklah mencakupi ilmu dunia maupun akhirat. Keseimbangan ilmu ini sangat diperlukan untuk mengelakkan akhlak dan rohani kita daripada rosak bila mana kita berkerjaya dan berkedudukan, kerana makin dalam iman dan ilmu yang kita miliki, maka makin kita rasa akan kedamaian. Rumusan yang dapat dibuat ialah pendidikan merupakan aspek utama dalam mendidik manusia bagi membentuk dan mengembangkan serta mengasah kemahiran yang dimiliki oleh mereka. Tiadanya pendidikan dalam diri akan menyebabkan diri kekurangan sesuatu yang sedapat mempengaruhi masa depan manusia. Al-Quran dan Sunnah wajib dijadikan sebagai panduan dalam sistem pendidikan kerana ianya berkait rapat dengan jasmani dan rohani. Pendidikan yang Islamik diperlukan oleh manusia untuk mengatasi masalah dan cabaran yang akan dihadapi mereka pada masa akan datang. Kesimpulannya, pendidikan dalam diri dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan agama. Ilmu pengetahuan dapat dijadikan pengajaran dan sumber kekuatan kita dalam mencapai kejayaan dan kebahagiaan dalam kehidupan serta dapat membentuk sosial manusia yang baik. Rumusan daripada saya, tujuan pendidik dengan menitik beratkan pada melatih anak agar dapat mencapai makrifat kepada Allah SWT melalui jalan tasawuf iaitu dengan mujahadah dan melatih nafsu-nafsu. Mempunyai ilmu pengetahuan yang benar sebelum membuat apa-apa perkara. Berhati-hati dengan ilmu yang dicari di media sosial kerana ada yang benar, ada yang palsu. Kesempurnaan manusia yang puncaknya adalah dekat kepada Allah. Yang kedua, puncaknya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengamalkan mazhab ahli sunnah wal jamaah, tujuan pendidikan untuk mencapai makrifat dalam agama baik ilmiah. Imam Al-Ghazali adalah seorang yang gigih dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya ialah ilmu merupakan faktor terpenting dalam menentukan kebahagiaan individu dan menjajakan serta kekuatan suatu bangsa atau umat. Kehormatan dan kemuliaan diri, keluarga, bangsa, agama dan negara juga terletak pada kekuatan ilmu serta individu di dalam masyarakat. Ilmu yang bermanfaat akan menjadikan setiap individu Muslim itu maju, berdaya saing dan berkembang di atas landasan syariat. Pembinaan terhadap kedua-duanya haruslah seimbang supaya dapat mengembalikan kegemilangan tamadun Islam. Al-Quran dan As-Sunnah haruslah dijadikan panduan dalam mendasari pendidikan masyarakat kerana pendidikan dalam Islam mempunyai kaitan dengan aspek jasmani dan rohani. Itu saja daripada kumpulan 10. Sekian, terima kasih.